Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan dengan membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, warga MBI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya dapat sama-sama kita dipertemukan pada tengah hari yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal soleh kita bersama, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'innya, dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita doakan kebaikan menjadi milik mereka. Dan kita juga berdoa dan berharap agar kita semua diberikan kekuatan juga dalam menempuh ujian hidup kita masing-masing. Kerana hakikat hidup ini adalah untuk menempuh ujian. Selagi mana kita hidup, artinya ada lagi ujian yang akan kita tempuh. Ada silibus lagi yang belum habis. Hanya saja orang yang dah mati barulah tamat ujiannya. Dan lebih-lebih lagi pula kita berada di hari terakhir di 1444 Hijrah. Dan semestinya ianya meninggalkan 1001 kenangan. Dan tidak akan kita kembali ke tarikh itu lagi. Persoalannya, apakah yang kita nak jadi? Sama ada kita telah lalui fasa kesedihan ataupun kesakitan untuk kita ratapi, ataupun kita jadikan ia sebagai asbab untuk jadi lebih baik. Kita ambil pengalaman itu, jadikan senjata untuk bangkit jadi lebih hebat. Kita ambil pengalaman yang pahit ataupun situasi yang kita rasai pedih menjadi asbab untuk kita menjadi lebih baik, lebih positif, kerana Allah Ta'ala dekat dengan kita. Hanya saja orang yang diuji oleh Allah Ta'ala itu menunjukkan dia sangat dekat, Allah sangat dekat dengan orang tu.
Bila mana kita diuji sakit, Allah nak bagi tahu Dia Maha Penyembuh. Bila kita diuji dengan sedih, Allah bagi tahu Dia Maha Dekat. Bila kita diuji dengan miskin, Allah bagi tahu Dia Maha Kaya. Di setiap kali ujian, itu cara Allah bercakap dengan kita. Kalau para anbiya diberikan wahyu, tetapi kita, Allah Ta'ala datangkan situasi. Beruntunglah kalau bila mana situasi itu boleh menyebabkan kita selalu bercakap dengan dia, ya? Dan dunia ini adalah pentas untuk diuji. Cinta macam mana pun kita pada dunia, hakikatnya adalah sebuah perpisahan, ya? Larilah sejauh mana pun kita daripada kematian, hakikatnya ianya sebuah pertemuan. Jadi hidup ini adalah pentas untuk kita menunjukkan nilai kita yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, kita menyambung tadabbur surah Al-Mulk, yang mana kita masuk ataupun kita dah tadabburkan pada bulan yang lalu pada ayat yang ke-15, ya. Maka kita sambung pada ayat ke-16, 17, 18, 19. Ada 5 ayat tu yang dibandelkan ataupun dirangkumkan oleh tafsir Ibn Kathir, iaitu ayat ke-16 hingga 19, iaitu ancaman Allah Ta'ala bagi siapa yang mendustakan peringatan Allah dan mendustakan Rasul-Rasulnya. Ayatnya berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Ayat ke-16, 17 yang bermaksud, apakah kamu merasa aman kepada Allah yang di langit bahawa Dia yang menjungkir balikkan bumi bersama kalian sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa Dia akan kirimkan badai yang berbatu, hujan batu, maka kelak kamu akan tahu bagaimana akibat orang yang mendustakan peringatan Allah. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dengan manusia-manusia yang taat, maka Allah Ta'ala datangkan ancaman buat mereka yang ingkar. Orang-orang yang ingkar ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ancaman dengan pelbagai ancaman dalam Quran. Dan secara spesifik pada ayat ini Allah tanya pada kita, adakah kamu berasa aman terhadap Allah yang di langit? Kalau ikutkan dari sudut bahasanya, di situ amintum. Artinya adakah. Dipanggil adat istifham. Adat istifham ni ataupun kata tanya dalam bahasa Arab dia banyaklah, ya. Ma, apa, man, siapa, kaifa, bagaimana, apa lagi, mata, bila, apa dia, mata, bila, ya. Tetapi ini adalah simplify ataupun ringkasan bagi kata tanya hal, ya. Hal adullukum ala tijaratin, adakah ingin aku tunjukkan kamu atas satu perniagaan? Hal di sini boleh ditukar kepada tetapi kita tak boleh, sebab itu kita tak boleh sewenang-wenangnya tambah dalam bacaan sembahyang ataupun bacaan Quran, kerana ianya boleh merubah maksud. Kalau tidak sedar maka dosa lah. Kalau sedar takut fasik merubah bacaan Quran. Contohnya kita solat, kita mungkin was-was Allahu Akbar, ya. Mungkin dia tak masuk niat tu, Allahu Akbar, baru ingat. Jadi di situ kena usahakan bagi lafaz yang lancar, Allahu Akbar. Dia kena praktis. Kalau dia tambah Allahu Akbar, adakah Allah Maha Besar? Susah tu.
Kalau dia tambah A kat belakang pula, Allahu Akbar. Allah adakah maha besar? Ya. Yeah? Jadi seeloknya kita kena berlatih luar sembahyang. Ada orang memang kena penyakit was-was tu. Saya pernah jumpa orang yang tak boleh baca Fatihah. Dalam sembahyang dia tak boleh baca. Luar sembahyang okey baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila dalam sembahyang dia tak boleh baca. Itu gangguan. Ada orang kena ganggu. Ya, dia kena berubat. Wajib berubat. Imam pun nak kena. Tempat saya tu ada seorang imam, dia tak boleh angkat takbir. Tak boleh. Ada sekali tu dia kena serang masa sujud terakhir. Jadi dia ingat kenapa lama sangat imam tak bagi bangkit. Rupanya dia dah bagi salam dah. Dia kata ana tak boleh nak lafaz Allahu Akbar. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Cuma kata patut lama sujud. Rupanya dia tak boleh lafaz Allahu Akbar, tak boleh. Itu gangguan. Rupanya ada orang ganggu. Ya, ada orang minat kat dia tapi tak dapat, cinta tak berbalas. Hantar jin terus. Kau asam tu. Hantar bunga tak apalah, hantar jin pun dah. Ya, sebab yang suka itu perempuan. Ya, kotlah kalau cinta tak balas tak apa, ada 3-0 lagi. Dia sibuk pula hantar jin pun dah. Hantar bunga kan? Kan kalau katanya kalau cemburu ke lelaki, hantar bunga lah. Kita boleh tahu apa benda boleh selesai. Ya. Gitu. Amintum. Ya, Allah Taala Allah berfirman, adakah kamu rasa kamu boleh aman daripada Allah yang berada di langit? Baik. Kalimah as-sama, sering kali kita nampak lafaz as-sama di dalam Al-Quran menunjuk pada kedudukan Allah. Persoalan dia, as-sama ni apa? Adakah langit yang pada capaian akal manusia ataupun tidak? Kan kita tak ada tangan kan ke arah langit. Bila ditanya aina Allah, Allah kat mana? Allah fis sama. Sama tu apa? Adakah literally langit yang kita faham ataupun ianya merujuk kepada lafaz yang perlu ditakwilkan? Kalau katalah ianya membawa erti langit kita, sekarang ni kita define mana langit? Langit ni dekat mana? Sebenarnya langit ni adalah satu tempat yang tak boleh nak tunjuk secara spesifik. Dia merujuk pada atas. Gitu. Kalau kita pergi ke tanah Arab, langit itu daripada ufuk timur sampai ufuk barat, itu langit. Padang pasir, flat. Jadi langit di mana? Sana, 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 sana. Daripada sana langit sampai sana. Fis sama. Jadi dari sudut konteksnya, langit itu adalah tempat yang tinggi maknawi. Tinggi makna, bukan tinggi fizikal. Kalau tinggi fizikal, dia ada rendah fizikal. Bila kita keluar daripada bumi, kita tak boleh define tinggi dah, sebab tak ada rendah. Kita dekat bumi tu yang kita boleh tahu rendah tu di bumi, tinggi tu di atas. Habis tu kalau kita kat bulan, tinggi tu kat mana? Ya. Habis tu kalau kita kat bawah, sebab berada di luar angkasa lepas ni, luar pada bumi, dia bulat. Satu zon yang tak ada tinggi, tak ada atas, tak ada bawah. Jadi bila kita terjemahkan fis sama, di langit, langit yang mana? Langit tu merujuk pada tempat yang tinggi maknanya. Tinggi maknawi. Macam contoh dua orang kandidat datang interview, seorang tak ada pengalaman, seorang ada pengalaman. Siapa yang tinggi nilai? Pengalaman lah. Kabel Kalau interview kabel. Ni Pak Long aku dia. Hang Pak Long aku memang boleh Saya ni encik, saya ada pengalaman kerja dengan Ferrari, McLaren. Saya pernah kerja dekat Dubai, kat Jerman. Kalau encik rasa saya punya pengalaman ini sesuai dengan syarikat encik, ambil lah. Kalau tak ada, tak apa. Cara dia interview pun tahu dah. Dah ni macam cara cakap dia. Dia pula saya offer. Kalau encik perlukan saya, ambil. Sudah. Yang seorang lagi lain, encik ambil lah saya encik. Saya boleh buat semua kerja. Daripada pintu masuk office sampai pintu keluar dapur, saya boleh buat. Bancuh air, sapu jamban, sapu sampah, vacuum, semua saya boleh buat. Maksudnya apa? Maksudnya memang tak ada harapan lah. Awak minta kerja pun tak tahu kerja apa nak buat.
Tadi tu dia sangat spesifik. Saya bekerja bahagian ni, saya boleh buat ni, dan testimoni saya, pengalaman saya kerja macam ni. Kalau encik rasa saya diperlukan di sini, bagi tahu. Kalau tidak, it's okay. Itu cara cakap pun dah tinggi maqam tu. Yeah. Itu dipanggil tinggi maknawi. Yeah. Dipanggil nilai, value, nilai. Macam dua orang solat, A solat, B solat. Tapi A solat dengan tak ada khusyuk, dengan tak faham, garu sana, garu sini, tengok jam, tengok langit, tengok cicak. Yang seorang tu sembahyang 2 rakaat juga, sama je, 2 rakaat, tapi penuh tenang. Dia faham, pergerakannya, movement dia slow, ada khusyuk. Khusyuk tu adalah nilai maknawi, tinggi maknawi. Jadi as-sama' di sini merujuk pada tempat yang tinggi maknawi. Sebab dia tak, kalau kita define langit, bukan langit di atas. Sebab atas itu hanya apply di bumi saja. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Kalau Allah Ta'ala berada di tempat, artinya tempat itu adalah makhluk. Allah berada di luar sistem makhluk yang Allah ciptakan. Allah ciptakan makhluk, macam mana Allah berada di dalam makhluknya? Tidak. Jadi as-sama' di sini merujuk pada tempat yang tinggi maknawi. Itu cara kita faham. Jadi Allah Ta'ala tanya pada kita, adakah kamu berasa aman terhadap Allah yang berada di tempat yang tinggi? Ayyakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur, yang mana Allah Ta'ala boleh terbalikkan bumi ini, dan tiba-tiba bumi ini hancur bergoncangan. Dan Allah buat repetition, ulangan. Atau adakah kamu berasa aman? Itu soalan. Kalau ni dia ada emphasize. Ataupun kamu betul-betul rasa aman kepada siapa? Kepada Allah yang berada di tempat yang tinggi, bahawa dialah yang berzat, yang kuasa mengirimkan hujan batu. Kelak kamu akan tahu bagaimana akibat orang yang mendustakan peringatan Allah. Gitu. Hujan batu ni siapa pernah rasa? Rasanya Malaysia pernah kena hujan batu, hujan ais. Ya, pecah macam-macam, cermin pecah. Itu kecil ya. Ya, ada dekat negara tu dia batu besar tu, lepas tu kerikil jalan tu besar tu jatuh dari langit. Tung. Siapa kena memang mati. Itu merupakan situasi yang sangat menakutkan lah. Hujan batu, pecah kereta bumbung, macam kena tembak. Gitu, batu tu. Masa saya duduk di New Zealand, tahun 2009, 10, 11, 12, 4 tahun. Dia ada hujan batu. Hujan batu tapi kecil lah, pasal angin dia kuat. Jadi kalau jatuh tu dia tak jatuh bawah, dia macam sway macam tu. Kenalah. Ada yang kereta rosak, pecah. Sebab tu kalau kita beli kereta di sana ataupun ambil sewa kereta, dia akan coverage untuk hujan batu. Dia bagi chain untuk ikat kat tayar supaya jalan tempat IC, dan dia ada coverage untuk hujan batu. Memang takutlah, sebab kalau IC tu dia memang licin. Satu lagi kalau hujan batu, dah lah licin, hujan batu pula. Dia memang beku. Hujan ais batu, keras. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi warning kepada orang yang ingkar pada Allah. Adakah kamu rasa kamu boleh lepas daripada Allah yang pernah menghujankan batu daripada langit? Ya. Kalau cerita Ashabul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kita tahu kan kisah tentera bergajah Abrahah datang nak attack Mekah. Di saat dia sampai di Mekah, di saat dia sampai di pintu masuk Mekah, sebahagian mengatakan pintu masuk Mekah, sebahagian mengatakan hampir-hampir ke Mekah, maka lembu-lembu pula, gajah-gajah tu semua tak bergerak. Tak bergerak. Dan tak bergeraknya tentera bergajah Abrahah ini, Nabi ulang siar dalam peristiwa ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Yang mana unta yang Nabi naik itu tak bergerak. Maka Nabi kata, sebagaimana unta ni tidak bergerak, begitu jugalah
gajah-gajah yang pernah tidak bergerak ketika Abrahah nak serang Mekah. Berhenti. Dan di saat gajah tu berhenti, tarmihim bihijaratin min sijil. Allah Ta'ala melontarkan apa dia? Hijarah, batu daripada neraka. Ya. Ketika Ashabul Fil itu, tentera bergajah tu datang, dibaling batu neraka. Yang ni dibaling batu saja. Yursila alaihim hasiba, dihujankan dengan batu. Dan pernah juga kaum yang Allah Ta'ala matikan dengan hujan batu, dengan goncangan bumi. Kaum mana? Kaum apa? Kita tahu ada kaum Ad, kaum Samud, ada kaum Nabi Lut, ada Fir'aun. Ni kaum-kaum yang pernah Allah musnahkan. Kaum manakah yang Allah Ta'ala beri gempa bumi dan hujan batu? Kaum Ad. Tempat dia dekat mana? Dekat Petra. Jordan. Ya, betul. Jordan, di Petra. Siapa pernah pergi Petra? Pernah? Putra pernah. Putrajaya, ya. Itu Petra Jaya. Petra. Petra ni dipanggil Golden Rose City. Sebab kalau ada matahari petang tu, dia memang warna emas. Dia Petra dengan Wadi Rum. Wadi Rum tu dekat lah. Wadi Rum tu tempat cerita Transformers berlakon. Petra ni tempat cerita Indiana Jones berlakon. Saya duduk sana lah. Dan memang Petra ni adalah sebahagian daripada tinggalan kaum Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Nabi Saleh. Dia daripada Madain Saleh 400 meter, 400 km daripada utara Madinah sampai ke Jordan, selatan Jordan. But 1000 km punya jarak. Kaum ni kaum yang ingkar pada Nabi Saleh. Dia samalah dengan kaum Nabi Lut, diterbalikkan jadi laut mati. Siapa pergi Jordan macam-macam boleh tengok. Ada kaum Nabi Lut, ada kaum Ad, ada bangunan Salahuddin Al-Ayyubi, istana Salahuddin Al-Ayyubi, Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian ada perang Yarmouk, ada perang Mu'tah. Banyak. Lepas tu boleh pergi Al-Aqsa sekali. Ambil package pergi Jordan dan Al-Aqsa. Murah je. Berapa ringgit saya tak ingat lah. Saya itu dalam 10,000 lah. 10,000. Mahal ke murah? Mahal lah Ustaz. Saya ni bukan T20. Saya TT je. Tak kisahlah. Kalau ada duit lebih sikit, yang bujang-bujang pergi cari calon yang kaya. Senang. Betul lah. Senang boleh pergi jalan, ya. Salah satu sebab kahwin kan, lima liha wali jamaliha wali diniha. Kawinilah wanita tu kerana hartanya. Mula-mula sekali Nabi kata lima liha wali jamaliha, dan hartanya. Mula-mula harta, lepas tu wali jamaliha, cantiknya. Kemudian lepas tu wali nasabiha, keturunannya. Kemudian barulah agamanya. Tapi Nabi kata pilihlah agama dulu. Nabi patah balik, reverse balik. Pilih agama dulu, senang tangan kamu. Maksudnya kalau dia seorang-seorang pun dia boleh jaga agama. Ya. Kalau dia ada harta, nanti dia kena jaga harta. Dia tak jaga suami. Kalau dia ada cantik, kan dia sibuk cantik pula. Suami pula macam mana ni? Dia sibuk orang lain pula nak tengok dia cantik. Kalau keturunannya, nanti kan kita pula menumpang. Awak tu tumpang aja sudah. Tapi kalau dia ada agama, selesai. Kalau dia ada agama, kalau dia ada package semua tu, itu baiklah. Tapi nak cerita ni ke Petra tadi. Janganlah cerita pasal Cahaya dulu pula. Dia ceritanya ke Petra tadi. Saya ingat 10,000. Tapi sebelum MCO lah 10,000. Sekarang ni tak tahu lah. Sekarang ni mudah je. Ya Allah, mudah. Beli flight ticket, sampai je aman tu naik kereta. Buka Google Map, jalan lah. Kita punya lesen boleh guna kat sana. Pakai Waze je. Pergi travel 3-4 orang backpackers. Bawa Maggi je. Maggi serunding sampai. Kalau sampai je insya-Allah. Ya, tak ada masalah. Tapi yang laki lah, yang perempuan janganlah marah bapak orang kan. Ya. Baik. Jadi Allah Taala buat 2 kali repetition. 2 kali pengulangan terhadap manusia yang ingkar pada arahan Allah Taala. Allah Taala yang menjungkir balik ayyakhsifa bikumul ard. Allah menterbalikkan bumi. Yakhsifa ni kalau kita tengok
Gerhana dia panggil khusuf. Gerhana bulan, gerhana matahari kan. Bumi jadi gerhana. Allah mampu menukarkan bumi yang tenang menjadi terbalik. Dan Allah Ta'ala mampu untuk menurunkan batu daripada langit. Adakah kamu rasa kamu tenang? Jawapan dia, kita takkan tenang lah. Itu dia punya point dia. Kita tak boleh tenang. Secara logiknya kita tak boleh tenang kalau kita ingkar pada Allah Ta'ala. Kalau dia tenang juga dalam dia buat maksiat, maka betul-betul dia hati yang kering lah. Ya? Dia macam kalau kita lapar, formula dia kena makan. Asalnya mesti begitu. Kalau awak lapar ke? Makanlah. Ngantuk? Tidurlah. Penat? Rehatlah. Itu formula dia. Bila buat maksiat, patutnya takutlah pada Allah, macam itulah. Tapi tidak. Maka dia tak kena formula. Maka dia lebih dahsyat daripada sifat orang yang ingkar pada Allah dan lawan Allah. Ayat yang ke-18. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Sebelum ni, tuan-tuan puan, banyak dah kaum Allah terbalik kan. Ya, kita je rasa kita kaum yang hebat. Sebab kita ada handphone, kita ada kapal terbang, kita ada kapal yang boleh tenggelam, boleh berenang. Sebenarnya teknologi yang kita ada hari ini telah pun dinikmati oleh kaum terdahulu. Tetapi bila Allah murka, Allah musnahkan seluruhnya. Itu point dia. Teknologi yang kita rasa ni macam hebatnya. Boleh order, nak makan apa? Order je, grab je, sup sampai. Apa sahaja nak makan senang. Tak sampai. Ya. Dan Allah Ta'ala dah ciptakan teknologi ni dulu kala dah. Kalau kita tengok dalam piramid, bagaimana mereka melihat ukiran-ukiran di dinding. Dan kalau kita tengok struktur binaan piramid yang boleh bertahan ratusan, ribuan tahun itu, cukup menunjukkan betapa tamadun dulu memiliki teknologi yang sangat hebat. Bongkah batu yang dipotong cube dan dibawa ke tengah padang pasir. Transportation, alat potong batu, ya. Kemudian masih itu punya bangunan piramid itu ada di banyak tempat. Di Asia pun ada piramid macam tu, ada bentuk piramid. Di Amerika Latin pun ada bangunan persis piramid. Maksudnya zaman dulu memang itu adalah model ketamadunan yang hebat. Ya. Dan bagaimana tentera bergajah Abrahah boleh transport gajah daripada Afrika. Maksudnya transportation sangat besar. Kalau Nabi Nuh AS boleh buat kapal untuk meletakkan seluruh penduduk bumi dalam kapalnya, besar mana kapal dia? Penduduk bumi pada ketika itu semua mesti dapat seruan untuk naik kapal. Macam mana boleh sampai berita kita tak tahulah. Ya? Kapal Nabi Nuh. Maksudnya kita ni asalnya satu kapal. Ya. Kita orang satu kapal dulu. Mana? Tok kami satu kapal. Oh ya, kapal Nabi Nuh. Oh, jauhnya sampai Nabi Nuh dia tarik. Ingatkan satu kapal dulu masa penjajah ke lari ke? Tidak. Kapal Nabi Nuh AS. Tetapi bila Allah murka, Allah akan musnahkan semua teknologinya. Tu kena take note betul-betul. Allah musnahkan kaum-kaum terdahulu dengan teknologinya, yang kita terpaksa mula balik segala kenikmatan itu. Sikit-sikit kita develop balik, jumpa balik teknologi yang selalunya. Bila mana manusia berada di kemuncak teknologinya, maka dia akan menafikan Allah. Asbab ataupun penyebab kenapa manusia ingkar pada Allah kerana dia berada pada kemuncak teknologi. Kaum Ad, kaum Samud, mereka memiliki kehebatan menebuk bukit, membuat kota. Kaum Sadum yang diterbalikkan oleh Allah Ta'ala, kaum LGBT, mereka memiliki ketamadunan yang hebat, Allah terbalikkan. Ya.
Dan kalau kita tengok semua tamadun-tamadun yang Allah Ta'ala musnahkan, selalunya mereka ada persamaan. Yang pertama, mereka ada teknologi. Yang kedua, mereka ingkar pada arahan Nabi. Teknologi ni kalau kita salah guna, ianya boleh menyebabkan kita lupa pada Allah, dan boleh menyebabkan ingkar pada Allah. Dan sekarang pun orang pun sama. Dia kata teknologi tu dah sangat powerful, kita tak perlu bergantung pada Tuhan dah. Dulu manusia dah sampai ke peringkat itu. Dah lah asalnya memang tak percaya Tuhan. Bila dia cipta teknologi, maka lagilah tak perlukan Tuhan, dia kata. Kebolehan akal, kita kontrol masa depan. Our future is in our hand. Kata-kata macam ni, kata-kata yang boleh merosakkan akidah. Masa depan ni milik Allah Ta'ala. Kita hanya perlu sebut, kita kena sebut insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu kata kamu nak buat sesuatu pada esok hari, melainkan kamu kena sebut insya-Allah. Baik. Jadi Allah bagi tahu ke kita, tuan-tuan dan puan, berapa banyak kaum-kaum yang terdahulu yang telah Allah musnahkan kerana kemurkaan Allah, Allah musnahkan. Baik. Ayat yang ke-19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dan apakah mereka tidak perhati burung-burung yang mengembang dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Tuhan yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala sesuatu. Selepas Allah bagi tahu kehebatan Allah Ta'ala yang berada di tempat yang tinggi, yang boleh mendatangkan gempa bumi, yang boleh mendatangkan hujan batu daripada langit, dan Allah bagi tahu kaum terdahulu dah Allah musnahkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita untuk melihat ciptaan, salah satu ciptaan yang hebat, namanya burung. Burung. Secara umumnya, tuan-tuan dan puan, burung ni adalah satu binatang yang hebat dari sudut penciptaannya, kerana boleh terbang lah. Boleh terbang. Dan dia boleh membawa badannya terbang walaupun berat. Kalau dekat New Zealand tu dia ada burung albatros. Burung albatros ni dia punya sayap tu jauh 2 meter, sepanjang 6 meter sayap dia. Burung albatros. Dia terbang, dia kebanyakan masanya dia berada di udara. Dia tu bertelur, lepas tu dia terbang balik, terbang. Burung albatros, burung yang paling besar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala rakamkan dalam Quran bagaimana burung-burung juga pernah berada dalam kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki tentera di kalangan burung. Sebab itu tak heran burung pernah dijadikan sebagai penyampai berita. Zaman dulu kala dia letakkan burung tu dekat kaki dia tu macam besi cangkuk, lepas tu dia tulis nota, masuk dalam cangkuk kat burung tu, terbangkan. Burung. Burung dia boleh faham bahasa manusia. Secara umumnya binatang faham bahasa manusia. Binatang ni dia kenal siapa yang taat dan dia kenal siapa ahli maksiat. Binatang. Bagaimana kisah semut-semut bertitah kepada semut yang lain untuk masuk ke dalam sarang masing-masing. Ya ayuhan namal udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kata semut betina, wahai semut-semut, masuk rumah semua, nanti kamu dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya, dan mereka tak sedar. Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar rungutan semut. Nabi Sulaiman dia boleh dengar semut. Kita mujur tak boleh dengar. Dengar manusianya komplain pun tak habis nak layan. Semut punya komplain pula, aduh kan. Semut lagilah banyak komplain dia. Semut. Tapi yang seronoknya yang bercakap tu adalah semut betina. Ya qalat namlatun, berkatalah seekor semut betina, wahai semut-semut. Maksudnya dalam dunia semut
ketuanya adalah betina. Jadi kalau orang lelaki yang dengar arahan isteri, maka dia adalah semut sebenarnya. Sian. Gurau je. Ataupun dipanggil pijak semut pun tak mati pasal ada semut. Nah, gitulah. Saja gurau. Tapi dalam dunia semut, betina dominan. Nah, bukan dalam dunia semut je lah, banyak binatang, labah-labah juga sama. Betinanya dominan. Dalam dunia manusia, ada kalanya wanita mendominasi. Dari dalam rumah sebagai contoh, wanita dipanggil Rabbul Bait. Dipanggil Rabbul Bait ni pentarbiyah rumah. Dalam rumah, isteri adalah bos. Sepatutnya suami kena susun atur di dalam rumah. Mana letak cawan ni? Situ. Kena ikut je. Jangan dia usik-usik. Saya dah letak sini, jangan diusik barang-barang ni. Yang ni untuk display tau. Kalau nak makan dalam almari tu masalah tu. Pinggan mangkuk display lain, nak guna hari-hari lain. Jangan diusik ni, jangan usik. Habis tu kita nak makan yang mana? Pakai yang tu, yang sumping tu. Pinggan dah pecah tu bagi suruh makan. Yang elok ni tetamu. Belum tentu lagi tu. Untuk display. Tu bukan di sinilah ya. Saya ingat bukan di sinilah, mungkin di tempat lain lah. Ni Shah Alam, dia mungkin tak Shah Alam lah ya. Tapi zaman dulu je orang perempuan suka pinggan mangkuk ni. Sekarang tak ada tak suka dah. Semua pakai polystyrene je, beli buang je, senang, tak ada basuh-basuh. Dulu je basuh letak tu air. Sekarang semua pakai buang senang, abang tak payah basuh, makan kenyang buang. Baik. Jadi burung pernah berada di dalam kerajaan manusia, di dalam kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Allah suruh kita tengok burung. Awalam yarau ila tayr, tidakkah kamu perhati burung yang mengembang dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahan burung terbang, seronok-ronoknya lah burung tu ya, betapa bebasnya burung terbang. Dan begitulah sifat manusia yang taat pada Allah Ta'ala, mengakui bahawasanya Allah Ta'ala mampu menciptakan segala-galanya. Burung yang patutnya manusia ataupun sifat binatang ataupun benda itu jatuh ke bumi, tapi burung boleh terbang mengatasi graviti. Allah ciptakan dan menjadi satu pahala kalau kita tengok burung. Kita tengok burung, tenang, burung terbang, ya Allahu Akbar, bebas terbang. Kita duduk terperuk di pejabat, tengok burung, Allahu Akbar, tenangnya lah. Bilalah aku boleh pergi overseas lagi ya, tengok burung. Baru tengok muka bos, astaghfirullahalazim, baik bos, siap. Cukuplah sekadar melihat burung terbang, rasa macam nak terbang je, pergi ke tempat yang kita suka. Begitu burung ya. Dan ada binatang yang Allah rakamkan ceritanya dalam Quran banyak. Ada burung, ada unta, ada labah-labah, ada lebah, ada semut, ada. Ini binatang-binatang dalam Quran. Antaranya adalah burung, yang mana Allah Ta'ala gambarkan. Kalau kita tengok secara scientifically punya burung punya jantung, degupan jantung burung adalah degupan yang paling laju. Jantung memiliki degupan yang paling laju, dan disebabkan dia berdegup paling laju, burung cepat mati. Mana-mana binatang yang jantungnya cepat berdegup, dia cepat mati. Jadi pengajaran bagi kita, kalau kita agak-agak nak bersukan, jangan sampai laju sangat jantung, takut mati. Dan betul ya, sebab tu dalam dunia sukan ni dia ada dipanggil zon 5, zon 4, zon 3 jantung. Degupan jantung dia tak boleh lebih zon dia. Kalau over zone tu, nanti dia akan menyebabkan geselan terlebih pada arteri dia, saluran darah, yang menyebabkan kebocoran dan boleh kena heart attack. Tu dari sudut sains lah. Sebab tu kena hati-hati bila bersukan. Jangan nak over sangat, seronok sangat, nak berlari pun bagi zone, dia ada zone. Dia 180 tolak umur. Kalau saya 180 tolak 3, rahsia. 180 tolak 38 lah. Jadi maksudnya 142 beat per minit.
Itu per minit, maksudnya itu dipanggil range dia. Itu zon selesa. Dia kena 142 ke bawah untuk sukan. Kalau nak pergi sprint pun tambah 5, 142 campur 5, 147. Itu maksimum, jangan lebih. Kalau lebih nanti dia akan menyebabkan jantung overwork dan akan menyebabkan geseran pada blood vessel. Ikut umur masing-masing lah. Ya. Itu dia panggil MAF larian berlari itu. Dan jantung lagi cepat, lagi banyak digunakan, ada possibility berlakunya serangan dan kematian. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang menahan burung-burung itu di udara kecuali Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Dengan kelembutan dan kerahmatan Allah Ta'ala lah, maka Allah Ta'ala suruh kita tengok burung, bahawasanya burung itu bebas terbang di langit. Dan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka dia akan mendapat kenikmatan yang besar apabila berada di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Wallahu a'lam. Habisnya 16, 17, 18 dan 19. Ada soalan? Mudah-mudahan apa disampaikan dapat sama-sama ambil iktibar dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Selamat menyambut tahun baru. Jangan lupa pasang niat petang nanti kan doa awal tahun, akhir tahun, pasang niat sungguh-sungguh kita jadi orang yang lebih baik pada tahun 1445. Mana impian-impian yang tak tercapai tu, targetlah tahun depan tercapai insya-Allah. Ya, kena target tu. Dia kalau kita tak merancang, kita tak tahu apa yang kita nak capai. Paling kurang rancang apa yang kita nak dapat tahun depan. Tulis je. Tapi kita tahulah macam mana nak capai tu, tulis dulu. Bila kita tulis tu dan kita harap dan berdoa pada Allah Ta'ala agar satu persatu dipermudahkan urusan tu. Ya. Wallahu a'lam. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila penuhkan saf.